Puan, sebelum itu izinkan saya kata satu perkara yang saya ambil daripada perkataan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita ni ikhwan, ada satu perkara kata Imam Ghazali, kita kena apa? Kena fikir ataupun kena fikir. Terpulanglah nak fikir pun boleh. Kalau usahlah dia fikir, dia nak fikir pun boleh. Ataupun tak kena fikir. Kita dalam PKP ke, kita luar PKP ke, kita kena fikir apa, dengan apa Tuhan bagi kemudahan zaman, kemudahan yang ada di tangan kita. Kita kena jadi wadah kepada tersebarnya kebaikan. Itu yang disebut oleh Anas bin Malik dalam hadis Ibnu Majah. Hadis ini Syekh Nasaruddin Al-Albani kata hadis yang hasan. Nabi kata, inna minan nasi nasan. Nabi kata ada sebahagian daripada manusia yang pada tangan dia menjadi, pada tangan dia itu Nabi kata mafatihul khair. Dia menjadi, tangan dia tu menjadi kunci kepada terbukanya kebaikan. Nabi kata fatuba. Nabi kata dia cukup untung, dia beruntung. Al-Imam Al-Ghazali pula ketika dia kata berkenaan dengan hadis ni, dia kata segala kunci kebaikan di tangan, kesemuanya berhimpun di hati. Itu berdasarkan hadis daripada An-Nu'man bin Bashir, hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari berkenaan dengan mudrah. Dalam badan kita ni ada satu mudrah. Kalau baik dia, baik ke semua. Kalau rosak dia, rosak ke semua. Macam mana di tangan ni boleh ada kunci kepada kebaikan? Kerana hati dia itu kaya dengan kebaikan. Bila hati dia kaya dengan kebaikan, tangan dia, lisan dia, kesemuanya ke arah kebaikan. Dan apakah itu kebaikan? Apakah itu kebaikan? Kalau kita nak cakap bahasa kampung, kita kata bahasa kita mudah faham, kebaikan ni mana mungkin benda baik kita buat Tuhan tak bagi pahala? Mana mungkin? Pak Cik Din setuju? Mana mungkin kebaikan kita buat tidak merapatkan kita dengan Tuhan? Kalau ada istilah ini benda baik tapi Tuhan tak bagi pahala, ini benda baik tapi tak rapat dengan Tuhan, demi Allah ketahuilah itu bukan kebaikan. Dalam satu buku, nama dia, bagus buku ni kalau kita ada, nama dia Kamus Arab Munjid. Kamus Arab Munjid. Dalam kamus ni dia kata apa? Dia kata apa makna laknat? Dalam Quran banyak Allah laknat orang bohong, Allah laknat orang zalim, Allah laknat orang-orang yang pemakan riba, dilaknat. Apa makna laknat? Dia kata laknat adalah ab'adahu Allah minal khair. Allah jauhkan orang itu daripada kebaikan. Itu maksud Tuhan laknat dia. Iblis dilaknat. Kita bila kata iblis, kita sebut di belakang apa dia? Alaihi la'natullah, ataupun la'natullah alaihi, ke atasnya laknat Tuhan. Laknat Tuhan ke atasnya, kutukan Tuhan. Apa maksud laknat Tuhan ke atasnya? Ab'adahu minal khair, ab'adahu Allahu minal khair. Allah jauhkan dia dengan kebaikan. Kebaikannya mana? Kebaikan yang fihi rahmatun minallah, yang di dalamnya ada rahmat Allah. Jadi bila satu orang tu dalam hati dia penuh kebaikan, kita kata macam kalau nak ibaratkan, kita kata macam bubuh ayam.
dalam cawan. Cawan tu duduk atas piring. Bila air penuh dalam cawan, dia tak dapat tidak, dia akan limpah. Air tu akan cemuk keluar. Dia akan keluar, dia akan tumpah di atas piring, dia akan tumpah di atas dulang. Dulang. Orang Penang panggil apa? Talam. Orang Dakar dulang. Bila penuh, cawan tu penuh, bukan kata cawan, anything, dia bila penuh dengan sesuatu benda, dia akan limpah. Ayak pun begitu. Bila hati manusia yang dikatakan mudrah itu, yang akhirnya dipanggil dengan qalb, dia penuh dengan kebaikan, maka hati yang penuh dengan kebaikan, dia akan limpah ke mulut, dia akan limpah ke tangan, dia akan limpah pada kehidupan. Maka Nabi kata fatuba, Nabi kata beruntunglah orang yang limpahan kebaikan itu sampai daripada hati dia sampai tertumpah di mulut, sampai jatuh di tangan, pada fikiran. Nabi kata beruntung sekiranya di tangan dia itu ada kunci-kunci kebaikan. Jadi ikhwan, satu daripada kebaikan yang saya rasa dia kebaikan adalah, walaupun kita di musim PKP apa pun, dakwah mengaji ni tetap kita kena mengaji. Kita kena fikir apa nak kena buat. Sebab kalau kita lama tak mengaji, kesan daripada jiwa. Kesan daripada jiwa, silaturahim, ukhuwah, kasih sayang, kesemuanya dia akan lose. Kesemuanya akan jadi longgar. Ya. Orang duk fikir apa? Orang duk fikir teori apa ni, apa COVID ni teori apa, konspirasi lah. Vaksin teori apa, konspirasi. Orang boleh fikir ke arah tu, okeylah, boleh fikir. Tapi orang tak pernah fikir masa COVID tak ada pun dia tak mengaji, tu teori apa? Tu konspirasi apa? Memisahkan dia dengan kebaikan. Ini konspirasi siapa? Ada orang musim lagu ni dah dapat 2 vaksin. Dah keluar dah digital, dia punya sijil digital tu dah keluar, dah kuning dah. Nak balik kampung, dah tengok mak pergi minta surat kat polis kata tak boleh. Orang tu nak tengok mak pun tak boleh. Sedangkan musim tak COVID pun dia tak balik tengok mak dia. Kita kata apa, buat ramai. Enggak, maknya dia bosan kot. Dia bosan kot, tak boleh rentas negeri. So cari satu excuse, alasan supaya dia boleh bergerak, walaupun dia terpaksa guna nama mak dia. Yang inilah kita maksudkan bila jiwa manusia tidak hidup dengan kebaikan, dia akan perdagangkan sebab. Dia akan cari alasan sebab tu bukan pasal sayang, sebab tu bukan pasal silaturahim, sebab lain. Bila kita lama tak mengaji, kita tak kenal hati kita. Kita tuan punya badan, kita tak kenal hati kita. Jadi macam mana? Kata Huzaifah ibnul Yaman dalam hadis Muslim. Huzaifah kata, fitnah akan masuk dalam hati kamu, udan, dia akan masuk sedikit demi sedikit. Macam mana orang sulam tikar. Dia anyam kan, dia nak kata dia masuk ke dalam, dia tarik balik, dia akan masuk dalam hati kamu begitu, sehingga keseluruhan hati itu terkena fitnah. Dan tuan punya badan, dia tak tahu hati dia kena fitnah. Fitnah di sini apa dia? Ujian hati. Dia tak duduk dalam kebaikan, dia tak rasa satu kerugian. Dan dia duduk di dalam kerugian, dia tak rasa itu kerugian. Ya subhanallah. Kan dahsyat Tuhan kata innal insana lafi khusrin. Lepas tu Allah yang membuka mata kita, akal kita, emosi kita, Allah yang buka. Dan bila Allah buka, Allah bagi kepada kita filter, semua orang boleh. Tapi tak ramai hati dapat rasa dia rugi. Terang-terang Tuhan kata illa. Orang mengaji Arab, illa ni dipanggil istisna.